Awani Sabah memilih sebentar tadi Datuk Seri Haji Muhammad Noor mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sabah yang baru. Adun Sulaman berusia 65 tahun itu mengangkat sumpah pada jam 10.35 pagi tadi di hadapan Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Juhar Mahiruddin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada negeri Sabah dan kepada Persekutuan Malaysia, dan bahawa saya akan memelihara, melindungi dan mempertahankan Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan Perlembagaan Negeri Sabah. Dan turut mengangkat sumpah adalah 3 timbalan Ketua Menteri Sabah. Pengerusi Barisan Nasional Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin dilantik sebagai timbalan Ketua Menteri pertama dan juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan. Timbalan Ketua Menteri 2 adalah Presiden STAR, Datuk Dr. Jeffrey Kittingan, yang juga akan memegang jawatan Menteri Pertanian dan Industri Makanan di negeri itu. Dan Naib Presiden Parti Bersatu Sabah atau PBS, Datuk Dr. Joaquim Gunsalam, dilantik sebagai timbalan Ketua Menteri 3 dan Menteri Perdagangan Perindustrian. 2 Menteri Kanan turut mengangkat sumpah pada istiadat awal pagi tadi. Mereka adalah timbalan Pengerusi Parti Bersatu Malaysia, Datuk Masidi Manjun, dan Setiausaha Agung PBS Datuk Jahid Jamim, yang masing-masing dilantik sebagai Menteri Kerja Raya dan Menteri Pembangunan Luar Bandar. Okey, itu sudah selesai beberapa hari selepas warga Sabah memilih pada 26 September lepas. Yang penting, tertubuhnya kerajaan negeri yang baru, apa seterusnya khasnya bagi warga di Sabah. Editor Astro Awani Asim Hassan masih lagi berada di Sabah melintas langsung bersama dengan saya sekarang. Asim, itu antara portfolio-portfolio yang kita sudah saksikan dilantik dan mengangkat sumpah. Saya faham ada lebih kurang mungkin dalam 5 ataupun 6 lagi sekurang-kurangnya portfolio-portfolio lain dalam kabinet yang bakal ditubuhkan ini di negeri Sabah. Berkenaan dengan itu, portfolio-portfolio lain ini, apa yang kita tahu setakat ini? Baiklah, terima kasih Luqman di Bukit Kewangan. Apa yang boleh saya bawakan selain daripada apa yang Luqman umumkan tadi, untuk pengetahuan semua Astro Awani, berlaku perubahan 2 portfolio melibatkan Datuk Seri Bung Mokhtar Radin, iaitu beliau akan menjawat jawatan timbalan Ketua Menteri Sabah 1 dan juga Menteri Kerja Raya. Bagaimanapun, yang kedua melibatkan Datuk Seri Masidi Manjun yang akan menjawat jawatan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Luqman. Berkenaan dengan perubahan portfolio ini? Yang mengikut Datuk Seri, perkara itu diumumkan oleh Datuk Seri Haji Ji. Okey, Sim, apa lagi yang boleh dan, kita... dalam pada itu beliau ada menyatakan... Teruskan, Asim, maaf. Beliau ada menyatakan mengenai mengapa portfolio itu ditukar, dan tiada pun desakan daripada mana-mana. Ini adalah sebulat suara daripada pemimpin dan adun Gabungan Rakyat Sabah itu sendiri, dan kita mungkin boleh dengarkan sedikit apa yang Datuk Seri Haji Ji katakan. Kita ada perbincangan, tetapi kerana ada pertambahan kerja untuk satu menteri kita, jadi kita telah buat perubahan sedikit. Itu saja. Tiada masalah yang sewaktu. Cuma saya ingin Datuk Masidi membantu saya kerana latar belakang beliau yang berpengalaman dalam bidang kewangan dan ekonomi. Saya memerlukan beliau untuk membantu, terutama kita berdepan dengan COVID-19 dan keadaan ekonomi yang agak tidak berapa baik akibat pandemik ini. Ya, Luqman, sudah pasti dengan latar belakang keuangan dan ekonomi yang ada pada Datuk Seri Masidi Manjun itu juga, beliau turut akan memegang portfolio Menteri Keuangan 2 bagi membantu Datuk Seri Haji Ji memastikan ekonomi Sabah ini dapat dijana sekaligus membantu dari segi cabaran utama, iaitu pandemik COVID-19. Okey, Asim dan rakan-rakan sudah berada di Sabah, di Serata Sabah sejak beberapa minggu lepas, membuat liputan yang sangat menarik dan menyeluruh berkenaan dengan Sabah memilih, termasuk hari-hari menjelang dan sudah tentu pada 26 September yang lalu. Asim akan pulang ke Bukit Kewangan tidak lama lagi. Apa lagi yang kami boleh jangkakan dalam baki hari-hari Asim kekal di Sabah dari segi liputan? Apa lagi yang kita boleh jangkakan?
sudah pasti besok mungkin jadual padat Ketua Menteri baru ini Datuk Seri Hajiji, yang mana mungkin akan bertemu dengan ada mesyuarat mengenai keselamatan Sabah dan juga hal-hal berbangkit. Selain daripada itu juga akan ada majlis angkat sumpah 5 lagi menteri lain di Sabah, termasuk pembantu menteri. Ketika pada sidang media itu juga kita menanyakan mengenai sekiranya akan ada portfolio kementerian baru, dan Datuk Seri Hajiji mengatakan perkara itu akan diumumkan dalam waktu terdekat. Okey, Asim, saya mahu beralih sedikit dalam soalan-soalan akhir ini, beralih sikit daripada perkembangan politik dan kerajaan negeri yang baru, kerana kita sudah membuat banyak liputan berkenaan dengan itu, bukan sahaja hari ini tetapi 2-3 hari yang lepas. Asim sudah mahu pulang. Saya mahu tanyakan secara peribadi, pengalaman Asim membuat liputan sepanjang hari di satu negeri yang begitu unik, yang begitu besar di Sabah, bagaimana sejak beberapa minggu yang lepas, dan juga menarik juga kita sentuh berkenaan dengan SOP bila Asim pulang nanti ke Semenanjung. Boleh kongsikan apa yang Asim akan lalui sebelum dapat berjumpa dengan kami? Baiklah Luqman, sudah pasti sepanjang saya berada di Sabah dan selepas sahaja penamaan calon itu sendiri, kempen-kempen giat dilakukan walaupun SOP keselamatan COVID-19 itu diadaptasi oleh setiap parti atau calon yang mengambil yang berkempen, maksud saya. Dan apa yang boleh saya bawakan, sudah pasti dengan sepanjang laporan atau pengalaman ini, saya dapat bawakan, saya pergi ke beberapa kawasan di Sabah ini yang tidak pernah saya lawati, dan juga bila bercakap mengenai SOP itu dan bila bercakap mengenai apa yang akan saya lalui, sudah pasti akan ada pemeriksaan kesihatan itu. Sebaik saja saya dan rakan-rakan yang lain tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada esok, dan juga akan dikuarantin selama 14 hari Luqman, dan mungkin Luqman akan bertemu dan rakan-rakan lain di Bukit Kewangan akan bertemu dengan saya semula selepas 14 hari Luqman. Okey, selamat berjaya Asim Hassan, editor Asra Awani, dan juga terima kasih atas liputan yang menarik sepanjang beberapa minggu yang lepas. Jaga kesihatan di sana, okey, dan kita akan berjumpa dengan Asim insya-Allah tidak lama lagi. Selepas ini kita mahu lagi bertumpu pada topik apa seterusnya selepas kerajaan negeri Sabah yang baru ini tertubuh, dan juga beberapa portfolio utama termasuk Ketua Menteri khasnya dan timbalan Ketua Menteri dilantik. Apa seterusnya bagi kerajaan negeri yang baru ini, dan adakah ia akan membuka lembaran baru berkenaan dengan pelbagai isu termasuk kerjasama antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Kita akan bercakap dengan penganalisis politik Sabah Dr. Romzi Ationg selepas berehat nanti. Jangan ke mana-mana. Bertemu kembali dalam Buletin Awani Khas Sabah Memilih. Baik, Sabah sudah memilih dan kerajaan negeri baru sudah pun tertubuh, dan yang paling penting awal pagi tadi kita lihat Ketua Menteri yang baru sudah pun mengangkat sumpah bersama dengan timbalan-timbalan Ketua Menterinya, dan beberapa portfolio sudah pun diisi. Justru fokus kini tertumpu pada apa yang seterusnya, tidak lagi apa yang sudah pun berlaku atau apa yang di belakang. Melihat ke depan penting sekini untuk warga Sabah yang mengundi untuk wakil-wakil rakyat baru ini mengangkat kualiti hidup mereka ke taraf yang lebih tinggi. Itu keutamaan sekarang. Bukan sahaja kerajaan negeri Sabah, tapi juga kerajaan persekutuan dengan pengembelingan tenaga bersama yang diperlukan. Saya mau bincang dengan apa selepas ini dengan penyelidik geopolitik dan elektoral Sabah atau GeoPES dari Universiti Malaysia Sabah UMS, Dr. Romzi Ationg. Doktor, kita bercakap dengan apa prioriti, keutamaan kerajaan negeri yang baru ini, dan sudah tentu kita dah tanya soalan ini kepada ramai penganalisis, banyak pandangan dan pendapat sudah pun dilontarkan. Ada yang banyak bersetuju terhadap beberapa isu yang perlu dijadikan keutamaan, pelancongan, COVID-19 itu yang jelasnya. Saya mahu tanya juga kepada doktor, pendapat doktor, apa patut menjadi prioriti kerajaan negeri baru ini? Ya, terima kasih Saudara Luqman. Baik, apa yang paling penting sekarang ini ialah tentang menjawab persoalan tentang apa yang perlu dilakukan oleh kerajaan negeri selepas mengangkat sumpah.
Saya berpendapat bahwa apa yang paling penting itu ialah bagaimana untuk memastikan kerajaan yang terbentuk ini stabil. Kita tidak mau lagi akan wujud isu-isu di mana selepas beberapa tempoh yang singkat akan ada ketidakstabilan politik lagi. Sebabnya dengan ada kestabilan politik itu kita mengharapkan yang pertamanya wujud koordinasi yang kokoh di antara kerajaan negeri dan persekutuan. Ini bertujuan untuk memastikan segala yang dijanjikan ketika pilihan raya negeri itu dapat dilaksanakan. Dan sudah semestinya antara agenda yang perlu dilaksanakan sekarang ialah untuk menangani COVID-19 yang semakin menghambat kehidupan rakyat Sabah pada ketika ini. Ini sudah semestinya memerlukan kebijaksanaan di kalangan pemimpin yang dilantik, khususnya ketua menteri. Saya mengandaikan di sini benda ini boleh dilakukan dengan ialah setiap wakil rakyat yang dipilih itu kembali kepada niat asal untuk menjadi wakil rakyat. Doktor, menarik kita lihat dengan kabinet yang sudah tertubuh setakat ini. Kita lihat beberapa portfolio sudah pun diisi, sudah tentu ketua menteri dan 3 timbalan itu yang paling penting, tapi juga menteri portfolio keuangan, portfolio pertanian dan industri makanan dan sebagainya. Tapi yang menarik yang masih lagi kita lihat belum lagi dilantik adalah pelancongan. Sudah tentu pelancongan menjadi salah satu isu yang paling parah. Khasnya di Sabah selepas PKP mula dilaksanakan dan semalam 4 daerah kita saksikan dan kita dengar akan dilaksanakan sekali lagi TEMCO ataupun PKPD bersasar secara pentadbiran. Sejauh manakah portfolio pelancongan ini penting untuk kita muktamadkan dengan cepat? Kerana ini salah satu isu yang paling mendesak bagi negeri Sabah. Baik, sudah semestinya pelancongan ialah salah satu isu penting yang perlu diselesaikan segera. Cumanya salah satu lagi isu yang perlu diberi perhatian ialah tentang ketiadaan masyarakat Tionghoa dalam kabinet pada ketika ini. Sudah semestinya isu ini berlaku apabila hanya beberapa orang yang menang. Untuk JRS, salah satunya Flovia Ang dari N44 Tulid, mungkin beliau boleh diangkat untuk apapun kementerian. Dan untuk isu pelancongan, kita berharap supaya isu ini boleh diselesaikan segera. Sebabnya tanpa pelantikan untuk portfolio ini amat sukar kita untuk menentukan apa polisi yang harus dilaksanakan dalam ketika kita berhadapan dengan COVID-19, yang mana ia memerlukan kepimpinan yang boleh menilai keperluan untuk menambah baik aspek pelancongan pada ketika kita berhadapan dengan masalah global pada ketika ini. Kerajaan negeri maupun kerajaan persekutuan di mana-mana sahaja peringkat ataupun di mana-mana sahaja lokasi doktor di serata Malaysia ini kadang-kadang ada kecenderungan untuk menggantikan dasar-dasar kerajaan terdahulu ataupun mungkin rebrand, menamakan dasar-dasar terdahulu dengan nama yang lain dan sebagainya. Tapi politik perlu kita tolak tepi dan prioriti sekarang sudah tentu adalah kebajikan rakyat, khasnya dalam era pandemik ini. Apa antara dasar kerajaan terdahulu yang doktor fikir perlu dan wajar diteruskan oleh pentadbiran baru ini? Baik, menggantikan dasar yang lama, menjenamakan dasar yang lama itu adalah biasa. Seperti yang Luqman cakap tadi, ya benda biasa. Cumanya kalaulah dasar itu masih baik, harus diteruskan. Dan kalau dasar-dasar itu tidak baik, perlu kita hentikan. Salah satu dasar yang perlu diteruskan ialah salah satunya fokus pada pembangunan, yang mana ini meliputi pemberian geran tanah contohnya. Benda itu baik. Ini akan memberi ruang pada pembangunan yang berterusan. Selain itu, keinginan kerajaan lalu untuk memastikan pelancongan di negeri ini dapat diangkat ke tahap yang baik juga perlu diteruskan. Namun demikian, mungkin polisi-polisi yang tidak relevan, yang saya tidak ingin sebutkan di sini, perlu dihentikan seketika. Dan kita juga perlu membentuk satu polisi yang baru, yang mana saya rasa ini amat penting dan diperkatakan sepanjang PRN, yakni tentang bagaimana menangani isu migrasi di Sabah.
Ini sudah tentu yang akan dilaksanakan apabila Presiden Star sendiri adalah amat fokus pada isu yang demikian. Jadi kita berharap isu-isu yang demikian, polisi untuk ini akan akhirnya lahir dan menjadi salah satu isu penting di negeri ini. Doktor, sebentar tadi doktor dah menyebut berkenaan dengan kerjasama antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Sudah tentu ini antara isu yang kita sering bincangkan. Dan saya ingin mainkan klip audio temu bual awal yang kita adakan hari ini bersama dengan rakan sekerja doktor, iaitu Profesor Madya Dr. Azri Ibrahim, penyelidik Geopes UMS, berkenaan dengan kerjasama antara kerajaan negeri yang baru ini dengan kerajaan persekutuan yang sekarang kita lihat sudah sehaluan. Kita mainkan dulu. Akan memberi kebajikan yang lebih kepada Sabah. So, inilah masanya dan inilah ketikanya perancangan itu harus dilakukan di peringkat pentadbiran baru kerajaan negeri Sabah dan akhirnya dibawa ke Putrajaya untuk diselaraskan dan akhirnya diterjemahkan dalam konteks pelaksanaan dan akhirnya rakyat yang akan dapat hasilnya. Ini perlu ada perancangan dan tindakan. So, sudah pasti kita rakyat nanti apakah perancangannya. Jadi sekurang-kurangnya dalam tempoh 1 bulan, 2 bulan, mungkin 3 bulan, kerajaan negeri Sabah yang baru ini sudah ada perancangannya. So, rakyat sudah nampak perancangannya. Okey, kesinambungan dan kerjasama doktor antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri ini sudah lama kita bincangkan, bukan saja di Sabah tetapi juga di negeri-negeri seperti di Sarawak. Ya, walaupun sebelum ini kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan itu tidak sehaluan, tidak berada daripada gagasan politik yang sama maupun yang sama. Tapi walaupun mereka berada dalam gagasan politik yang sama di peringkat negeri dan juga persekutuan, Sabah khasnya masih banyak lagi pihak yang mungkin merasakan kurang puas hati ataupun ada yang perlu ditambah baik berkenaan dengan agenda-agenda Sabah sentrik yang perlu dibantu, diketengahkan oleh kerajaan persekutuan. Jadi kerajaan baru yang ini, Ketua Menteri yang ke-16 ini, apa yang beliau boleh lakukan berbeza dengan sebelum ini? Kerana kerajaan negeri Sabah yang sehaluan dengan kerajaan persekutuan juga sebelum ini, mungkin tidak boleh mencapai 100% apa yang mereka mahukan berkenaan dengan kerjasama dengan kerajaan persekutuan. Apa berbeza yang kerajaan negeri baru ini boleh lakukan untuk memastikan matlamat ini berjaya mereka ketengahkan lebih lagi berbanding sebelum ini? Ketika sesi kempen, mesej yang disampaikan oleh rakyat itu jelas. Yang menyokong GRS disebabkan aku janji yang dibuat oleh GRS, yakni tentang hak-hak Sabah, kepimpinannya bersih, kemakmuran bersama dan perpaduan rakyat. Itu salah satu itu antara aspek penting yang perlu diberi perhatian. Dan ini sudah semestinya menjurus ke arah pembangunan yang lebih menyeluruh di Sabah, yang mana kita merasakan bahwa selama ini portion untuk peratusan pembangunan yang kita terima itu masih tidak memadai, dan kita berharap supaya koordinasi di antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan dengan kerajaan baru peringkat negeri ini akan menjadi lebih baik, dan sudah semestinya peningkatan peruntukan untuk pembangunan bagi negeri Sabah meningkat. Ini khusus terpakai untuk bukan hanya di bandar tapi di luar bandar, yang mana kita melihat pelbagai isu melanda menghambat kehidupan rakyat Sabah, contohnya internet, jalan raya yang tidak betul, masih lagi tidak mencapai tahap yang sewajarnya, kemudahan awam yang lain dan sebagainya. Saya rasa itu benda itu adalah menjadi fokus utama pada ketika ini. Okey, terima kasih Dr. Romzi Ationg, penyelidik geopolitik dan elektoral Sabah atau Geopes Universiti Malaysia Sabah. Sudah 3 hari warga Sabah memilih dalam PRN yang lepas dan kerajaan negeri sudah pun tertubuh. Ketua Menteri dan timbalan-timbalan Ketua Menteri sudah pun mengangkat sumpah. Tapi kami di Astro Awal ini akan terus membuat analisa pasca Sabah memilih dalam hari-hari akan datang. Tapi hari ini kita akhiri di sini sahaja. Sudah cukup setengah jam. Terima kasih kerana menonton. Saya Uman Haris. Assalamualaikum. Salam hormat. Kita jumpa lagi dalam hari-hari akan datang.